Okay guys, Assalamualaikum. Okay, kali ni kita nak bincangkan exercise monohybrid dan juga dihybrid. Okay, kita tengok soalan yang pertama. In Pisum sativum, the allele for purple flower adalah P dominant. And then dia kata tall stem T dominant. Alright, di mana kedua-dua phenotype ni adalah dominant over allele yang mengawal white flower dan juga short stem. So kalau kita tengok kat sini ada dua allele yang terlibat iaitu P dan juga T. Right. Dua gene yang berbeza mengawal dua karakteristik yang berbeza. Kalau kita tengok kat sini gene P mengawal warna flower and then gene T mengawal ketinggian pokok lah, sama ada dia tall ataupun short. And then untuk flower sama ada dia purple ataupun white. Itu yang korang kena tahulah. So sekarang ni jelas soalan ni adalah dihybrid. Kenapa dia dihybrid? Sebab ada dua gene yang terlibat kat situ. Ada dua karakteristik. So kita tengok soalan A. Dia kata using Punnett squared, show the genotype of a cross between two plants which are heterozygous for both pair of gene. Bila dia kata heterozygous, untuk gene P kita ada P besar, kita ada P kecil. Untuk gene T kita ada T besar dan juga T kecil. Alright. Bila dia kata heterozygous maksudnya dia mestilah kombinasi allele P besar P kecil. Itu maksud heterozygous. Ataupun T besar T kecil. Itu maksud heterozygous. And then dalam soalan dia kata for both pair of gene, maknanya P pun heterozygous, T pun heterozygous. Sebab tu kita punya genetic diagram parents kita adalah P besar P besar P kecil, T besar T kecil, dan pasangan dia P besar P kecil, T besar T kecil. Alright. So daripada sini kita kena keluarkan dia punya gamet. Maknanya kita kena identify apakah gamet yang possible dihasilkan oleh parent yang pertama ni, dan juga apakah possible gamet yang dihasilkan oleh parent yang kedua ni. Right. So, macam mana kita nak membentuk gamet ni? Awak kena pastikan dalam setiap gamet ni mengandungi setiap allele daripada setiap gene. Sebagai contoh, yang pertama, kita ada P besar, T besar, nampak? Yang kedua, kita ada P besar, T kecil. Yang ketiga ada P kecil, T besar. Dan yang keempat kita ada P kecil, T kecil. Itu adalah 4 keberangkalian allele yang boleh terbentuk daripada parent heterozygous. For both pair of gene. Begitu juga dia punya pasangan kat sini pun sama. Gamet yang terhasil adalah P besar, T besar, P besar, T kecil, P kecil, T besar, dan P kecil, T kecil. Alright. So dalam soalan dia suruh kita guna Punnett squared. So disebabkan kita kena guna Punnett squared, so kenalah buat kotak macam ni. So kotak ni lah yang dikatakan sebagai Punnett squared. Alright. So macam mana kita nak gunakan Punnett squared ni? You just lukis kotak. Then you all letak all the gamet dekat bahagian sini. Contoh gamet daripada sini awak letak kat sini, dan kat bahagian atas ni adalah gamet daripada pasangan dia ni. Susun je kat situ. Right. So bila you all dah susun gamet-gamet tu, you all just gabung jalinkan sajalah untuk dapat F2 ni. Gabung jalinkan saja. Contoh P besar dengan T besar dengan P besar T besar ni, so kita dapat P besar P besar T besar T besar. Penuhkan semua bahagian kotak yang membentuk Punnett squared kita tu. Right. So daripada jawapan yang means daripada Punnett squared ni kita boleh menjawab soalan seterusnya. Sebagai contoh, soalan B tu dia suruh kita determine phenotype ratio for progeny. So daripada
Punnett square ni, kita dapati ada 4 phenotype yang berbeza. Okay, yang pertama adalah purple tall, yang kedua adalah purple short, yang ketiga adalah white tall, dan yang keempat adalah white short. Okay, tetapi daripada 16 ni, kalau awak tengok kotak tu ada 16 tau. Daripada 16 anak F2 tu, okay, yang mempunyai phenotype purple tall 9. Dia punya keberangkalian. Yang mempunyai purple short 3. Yang mempunyai phenotype white tall 3. Yang mempunyai phenotype white short 1. Itu yang timbulnya 9, 3, 3, 1 tu. Right? Okay, bila kita menjalankan self cross. Okay, contoh self cross tadi dalam soalan inilah tadi. Okay, antara heterozygous parents. Okay, alright. Okay, so soalan seterusnya dia kata if there are 64 progeny, maknanya okay, daripada Punnett square ni, ini hanyalah keberangkalian, okay, keberangkalian phenotype. Tetapi dia tanya kalau kelahiran tu adalah 64, okay, berapakah, how many of them are with white flower and short stem? Okay, white flower and short stem kat sini. Okay, ada 1 kan? Right, so 1 daripada 16 keberangkalian tu, okay, daripada 64 kelahiran tu berapa? So 4. Maknanya daripada 64 kelahiran tu 1/16 adalah 4 yang mempunyai phenotype white short. Tu maksud dia. Okay, tengok soalan kedua dia kata purple flower and tall stem. Purple flower and tall stem sini. Ada 9, right? Kaedah dia pun sama. 9 daripada 16. Okay, kita nak tengok berapakah bilangan dalam kelahiran 64 tadi. So kita dapat 36. Maknanya 36 daripada 64 kelahiran tu akan mempunyai phenotype purple tall. Okay. Right. Okay. Okay, kita tengok soalan yang kedua. Okay, soalan kedua ni, in fruit fly, the gene for grey body, okay, G besar, and short bristle, B besar, are dominant over the gene for black body and long bristle. Maknanya black ni recessive phenotype, okay, grey ni adalah dominant phenotype. Manakala long bristle ni adalah recessive phenotype, manakala short bristle ni adalah dominant phenotype. Okay, so kat sini pun jelas kita ada 2 karakteristik, right? So bila 2 karakteristik tu, of course lah ini merujuk kepada dihybrid. Okay, and then dia kata pure breeding. Pure breeding strain of the dominant and recessive will cross and produce F1. Okay, a test cross of the F1, then dia kata F1 tu akan test cross pula, generation produce the following result. Okay, dia kata F2 kita, okay, dalam ratio yang dalam kotak ni. Okay, bila korang tengok bilangan individu untuk setiap phenotype tu, so it's like dia punya ratio lebih kurang sama kan. So kita boleh andaikan ratio dia 1, 1, 1. Okay, right. Okay, walaupun grey short 63, grey long 58, tapi kalau kita tengok, okay, ratio dia adalah lebih kurang sama lah. So kita boleh consider phenotype ratio untuk keadaan ni adalah 1, 1, 1, 1. Okay, right. So soalan A, does the above result follow the Mendelian ratio? Okay, dia tanyalah keadaan F2 yang kita dapat ni follow Mendelian ratio tak? Okay, so kita tahu Mendelian ratio untuk dihybrid ada 2. Sama ada 9, 3, 3, 1 ataupun 1, 1, 1, 1. Okay, di mana kita tahu 9, 3, 3, 1 ni hasil daripada self cross. Tetapi 1, 1, 1 ni hasil daripada test cross. Dalam soalan ni jelas dia kata test cross. So, expected kita ratio adalah ni. 1, 1, 1, 1. So, bila kita tengok dekat dalam table ni, yes. Okay, dia punya phenotype ratio is like 1, 1, 1, 1. So, kita bolehlah kata yes.
Okay, and then kenapa dia kata? So kita katalah because F1 dia undergo test cross dan menghasilkan F2 yang mempunyai phenotype ratio dia 1, 1, 1, 1. Okay, alright. Okay, tengok soalan B. Okay, soalan B dia kata draw the test cross of one generation and state the phenotype of offspring produced. Okay, dia suruh kita statekan phenotype F2. Okay, untuk buat macam ni, okay, kita kena tahulah, okay, apakah genotype untuk F1. Okay, so macam mana you all nak tahu genotype untuk F1? Okay, tengok soalan balik. Okay, soalan kita tadi dia bagi dua gene kan? Gene G dan juga gene B. Alright. So G kita ni ada dua keberangkalan lah. G besar, G kecil. B pun sama. B besar ataupun B kecil. Alright. Okay. So dalam soalan dia kata F1 tu dihasilkan daripada pure breeding. Maknanya pure breeding tu, okay, parent pertama dia, okay, adalah, okay, G besar, G besar, B besar, B besar, nampak? Dan pasangan dia, okay, sebab pure breeding yang ingat pure breeding adalah, okay, crosses antara homozygous dominant dengan homozygous recessive. Okay, so bila you all buat cross ni, okay, di tempat lain, you all akan dapat F1 dia adalah ini, heterozygous. G besar, G kecil, B besar, B kecil. Tu macam mana, okay, you all tahu F1 dia adalah G besar, G kecil, B besar, B kecil. So means korang kena buat dulu pure breeding tu untuk menghasilkan F1. So jawapan kita mestilah bermula daripada F1 test cross. Okay. So bila kita dah tahu F1 kita genotype apa, test cross kita tahu dia akan cross, means dia akan kahwin dengan individu homozygous recessive for both trait, right? Dan kita turunkan gamet. Okay, ni 4 possibility gamet daripada dia ni. Okay, and then ini adalah gamet daripada pasangan dia. Right. So bila kita dah ada gamet, okay, kita boleh terus dapatkan lah. Kalau ni dengan ni kita dapat ni. So yang ni dengan ni kita dapat yang ni. Yang ni. Okay. And then finally yang ni. Okay. So kita dapat 4 phenotype ataupun genotype yang berbeza. Okay. Yang pertama G besar, G kecil, B besar, B kecil. G besar, G kecil, B kecil, B kecil. G kecil, G kecil, B besar, B kecil, dan G kecil, G kecil, B kecil, B kecil. Okay, so itulah okay, genotype dan phenotype yang kita boleh nampak dalam F2. Okay, grey short, grey long, black short dan black long. Right. Okay, so kita tengok soalan C. Dia kata grey body and short bristle of F1 was backcrossed with recessive parents, right? And produced 240 total progeny of F2. Give the phenotype ratio of F2 and how many progenies that have grey body and long bristle. Okay, show the calculation. Alright. So untuk jawab soalan ni memang you all kena buat genetic diagram. Tapi okay, dalam ruangan jawapan ni, okay, you all kena tunjuk lah, okay, dia punya F2 phenotype ratio dan pengiraan untuk mendapatkan, okay, bilangan progeny that have a grey body and long bristle. Okay, soalan dia kata F1 grey body and short bristle. Okay, grey body and short bristle kita tahu, okay, dia punya dia punya genotype apa? Kita tengok grey tadi. Okay, grey dominant kan, G besar kan. Short bristle, B besar. Right. Okay. Okay, dia kata grey body and short bristle of F1 was backcrossed with recessive parent. Okay, kita tahu
grey body, short bristle. F1 kita G besar, G kecil, B besar, B kecil. And then back cross. Maknanya dia cross dengan recessive parent. Maksud recessive parent tadi adalah G kecil, G kecil, B kecil, B kecil. Nampak? The recessive parents. Okay? Right. Then, dia akan menghasilkan 240 anak. F2 dia. Okay, give the phenotype ratio of F2. So, macam mana kita nak cari phenotype ratio dia yang kita kena teruskanlah proses ni. Contoh, kita ada 4 gamet daripada yang pertama ni, dan 1 gamet daripada pasangan dia ni, right? So, apa yang kita boleh dapat? Okay, berdasarkan crosses dekat atas yang kita dah buat tadi, sebenarnya okay, kita ada 1 grey short, betul tak? Kita ada 1 grey long, 1 black short dan 1 black long. Okay, dalam ratio 1, 1, 1, 1. So, daripada 4 keberangkalian jenis fenotipe anak ni, okay, 1/4 daripada 240 kelahiran ni yang 60 akan mempunyai ciri-ciri grey body, long bristle. This is how to calculate. Maknanya bila kita tahu dia punya ratio dan berapa keberangkalian jenis fenotipe tu, dan kita akan darabkan dengan kelahiran tu. So kita akan tahulah berapakah kelahiran untuk fenotipe yang diminta tu. Right. Okay. Okay, kita tengok soalan yang ketiga. Okay, in a particular plant, dark green leaf control color is controlled by allele dominant ni, and light green color is controlled by D recessive ni. Means kita ada color sekarang ni. Okay, kita ada gene untuk color D. Okay, 1 D besar ni warna green, manakala D kecil ni tadi warna apa? Light green. Okay, ni 1. And then dia kata a cross between true breeding. Nampak? Tadi kita jumpa pure breeding kan? True breeding pun maksud dia sama. Means dia adalah crosses antara homozygous dominant dengan homozygous recessive. Right? Okay, sekarang ni dia kata cross between true breeding antara dark green dengan light green. Okay, plant was conducted. Okay, and then dia kata F1 yang terhasil tu then self-fertilize. Okay, ini satu lagi perkataan, self-fertilize. Self-fertilize ni maksudnya self-cross, yang dia cross dengan pasangan yang mempunyai genotype yang sama untuk menghasilkan F2. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok, hanya ada satu karakteristik saja kan. So, color, right? So, di sini adalah contoh soalan monohybrid. Alright, okay. So, dia kata soalan yang pertama tu, based on the above crossing, complete the Punnett square for the F2 progeny. Alright. So, sebelum kita boleh dapatkan F2 progeny, kita kena cari dulu F1. Okay. Macam mana kita nak cari F1? Memang kita kena buat genetic diagram lah. Okay. Berdasarkan maklumat dalam soalan, dia kata, okay, dia punya ancestor tu, okay, parent yang pertama dia mengalami true breeding. Maksud true breeding adalah parent D besar dengan D kecil, nampak? So, gamet dia D besar dan juga D kecil, betul? So, then F1 dia adalah D besar, D kecil. So, dapatlah F1 kita D besar, D kecil. Right. So, bila dah dapat F1, okay, teruskan. Dia kata F1 self-cross, self-fertilize. So, self-fertilize maksudnya, okay, D besar, D kecil kahwin dengan D besar, D kecil. Right. Okay. But, dalam soalan ni yang dia suruh kita guna Punnett square. So, bila Punnett square, you all buat je lah kotak macam ni. Okay, letak je lah gamet. Gamet. And then, okay, gabung jalinkan all the gamet. So, awak akan dapatlah F2. Okay, di dalam Punnett square tu D besar, D besar, D besar, D kecil, D kecil, D kecil tu adalah F2. Okay, right. Okay, tengok soalan seterusnya. State the genotype for dark and light green leaf in F2. Okay, dark. Okay, kita tahu dark green tu adalah dominant, right? So, untuk yang mempunyai phenotype dark green tu, of course lah dia datang daripada
okay, F2 yang mempunyai genotype heterozygous D besar, D kecil dan juga homozygous D dominant D besar. Manakala yang mempunyai light green phenotype, okay, hanyalah daripada, okay, offspring yang mempunyai genotype D kecil. Alright. Okay. Soalan seterusnya, dia minta kita bagi phenotype ratio of F2. Phenotype ratio dia simple. Kalau kita tengok, kita ada 1, 2, 3, 4. Okay, 4 possibility of offspring. Alright, dalam F2 generation lah. So, dari sini kita tengok yang mempunyai dark green 1, 2, 3 daripada 4. Right, sebab tu saya tulis 3. Okay, letak dalam bracket dark green. Okay, dan 1 sahaja, okay, offspring dalam F2 tu yang mempunyai light green. So, phenotype ratio dia adalah 3 dark green to 1 light green. Okay. Okay, kita tengok soalan yang keempat. Okay, in red, short fur control by dominant allele A. Okay, kita tulis siap-siap. Sekarang ni kita dah ada satu gene. Okay, kepanjangan fur. Right, so kita ada A dominant, dia mempunyai short fur. Right, and then dia kata while long fur is controlled by recessive allele A kecil. Okay, so kita ada allele recessive mengawal long fur. Okay, so untuk mudah you all tackle soalan, biasanya korang keluarkan maklumat yang dibagi. Okay, tu gene yang pertama kita ada, dan dia kata warna fur pula dikawal oleh gene B. So, kita lukis gene B, di mana allele B dominant ni memberikan warna black. Okay, manakala B recessive ni, okay, nampak B recessive ni memberi warna brown. Right. Okay, so habis tentang gene. Dan soalan dia kata, a cross is made between a male heterozygous for both pair gene. Maknanya gene A heterozygous, gene B heterozygous, okay, male. Manakala pasangan dia brown, okay, that which is homozygous dominant for fur length. Alright. So, kita tahu kalau male dia kata heterozygous for both pair gene. Kita ada gene A dan gene B. Kita tahu kalau heterozygous maksudnya A besar, A kecil, kan? Dan untuk gene B, B besar, B kecil. So, that's why kita boleh nampak kat sini, genotype untuk male tu adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil. Heterozygous for both pair gene. Alright. Manakala pasangan dia kata brown female. Jadi kita tahu brown tadi recessive, kan? So, kita hanya akan ada phenotype recessive dalam keadaan homozygous recessive. So, sebab tu kat sini B kecil, B kecil. Tetapi dia kata, okay, dia mempunyai homozygous dominant for fur length. Okay. Untuk fur length tu, okay. Okay, dekat bahagian ni nampak? Okay. Alright. Okay. Dia mempunyai dominant for fur length. So ni lah. Okay, maknanya dia punya genotype adalah A besar homozygous for the homozygous dominant. Nampak? Okay, A besar ni kan adalah dominant. So, sebab tu dia punya genotype A besar, B kecil, B kecil. Right. So, untuk soalan-soalan macam ni, korang kena baca betul-betul maklumat yang diberikan dalam soalan tu untuk guess benda-benda macam ni lah. Alright. Dan jangan tersilap. Okay. So, tengok B. Determine the gamete from the heterozygous parent. Maknanya heterozygous parent yang ni. Okay, apakah possibility gamete? Kita dah tahu. A besar, B besar 1. A besar, B kecil 1. A kecil, B besar 1. Dan A kecil, B kecil 1. Alright. So, itu 4 possibility gamete yang boleh terbentuk daripada heterozygous parent. Right. Okay. Soalan C dia kata write all the genotype for the progenies in F1 generation. So untuk dapat ni, okay, dapat yang ni, korang memang kena buat genetic diagram. Okay, genetic diagram macam mana? Okay, ambil kartu kertas, okay, korang buatlah genetic diagram. Parents yang pertama A besar, A kecil, B besar, B kecil. Pasangan dia A besar, B kecil, B kecil. Kena buat lah. Kalau tak, kita tak tahu F1 dia. So, turunkan gamete dia. Okay, gamete dia.
Yang tadilah, yang 4 ni. Okey. Contoh A besar, B besar, A besar, B kecil. A kecil, B besar. Okey, A kecil, B kecil. Dan gamit daripada yang dia ni, A kecil, B kecil. A besar, B kecil. A besar, B kecil. So, bila dah dapat macam ni, korang gabung je lah. Dapat ni. Nampak? A besar, B besar, B kecil. Yang ni gabung. Dapat yang ni. A besar, B kecil, B kecil. Yang ni gabung. Dapat yang ni. Okay, A besar, A kecil. B besar, B kecil. And then gabung yang ni. Okay, dapat yang ni. A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Okay, so macam mana kita nak dapat F1? Memang korang kena buat Punnett squared ni. Punnett squared lah, kena buat genetic diagram ni. Kalau tak, macam mana kita nak tahu kan dia punya genotype? Alright, okay. So, soalan D. What are the genotype peak and phenotypic ratio of F1 generation? Alright, so kalau kita tengok kat sini, genotype dia semua satu kan? Okay, so genotypic ratio dia 1. A besar, B besar, B kecil 1. A besar, A kecil, B besar, B kecil 1. A besar, B kecil, B kecil dan 1. A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Dan phenotypic ratio dia, okay, kalau kita baca dia punya phenotype, hanya ada 2 saja phenotype kat situ. Short black dengan short brown dalam ratio 1:1. Okay. Right, soalan E, dia kata list the genotype and phenotype of the offspring from the test cross involved. Nampak? Test cross involve A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Right. So, maknanya korang kena cari apakah genotype offspring hasil crosses. Okay. A besar, A kecil, B kecil, B kecil ni dengan homozygous recessive. Kenapa homozygous recessive? Nampak? Sebab dia kata test cross. So, awak kena buat juga parent A besar, A kecil, B kecil, B kecil dengan pasangan dia A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Kenapa ni test cross? Yang ni lah. Alright. So, turunkan gamet. A besar, B kecil, satu lagi. A kecil, B kecil. Alright. Daripada pasangan dia A kecil, B kecil. So, bila korang gabungkan yang ni, so dapat yang ni kan? A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Kalau korang gabungkan yang ni, korang akan dapat A kecil, B kecil, B kecil, B kecil. So, dapatlah genotype dia. So, nak tak nak korang kenalah buat genetic diagram. Barulah korang tahu dia punya genotype dan juga phenotype. Short brown dan juga long brown. Okay. Okay, kita tengok soalan yang kelima. Okay, in peace, the allele for round seed. Okay, A is dominant to that 4 wrinkled seed. Okay, so sekarang kita ada gene A. Biasakan keluar macam tu. So, A dominant allele untuk round seed. And then A recessive allele untuk wrinkled seed. Okay. So, the allele for yellow seed, B dominant, is dominant to the green seed. Okay, B recessive. Okay, kita ada satu lagi gene B, di mana B dominant untuk yellow color. Okay, and then B recessive untuk green seed. Keluarkan. So, jelas kat sini ini adalah contoh dihybrid. Kerana dihybrid ada 2 karakteristik ni lah. Untuk keadaan seed round ataupun wrinkled, dan untuk warna seed lah yellow ataupun green. Okay, A dan B. So, this loci unlinked. Maknanya ini adalah dihybrid Mendel biasalah. The cross below is between 2 homozygous plant. Right. So, dia kata crosses ni adalah antara round green dan wrinkled yellow, dan clue dia adalah homozygous. So, bila dia kata round green ni homozygous, wrinkled yellow ni homozygous, so apa yang kita boleh bayangkan bahawa genotype untuk round green ni adalah A besar, A besar. Okay,
dan dia adalah green kan? B kecil, nampak? Okay, dia adalah homozygous. And then wrinkled yellow ni pula, okay? Wrinkled yellow adalah A kecil dan yellow tadi warna apa yang? B je kan? So yellow, okay, B besar, nampak? Okay, so kita dah tahu genotype untuk round green dan wrinkled yellow. Macam mana kita tahu macam tu? Nampak dia bagi clue. Kedua-duanya adalah homozygous plant. Okay, homozygous untuk kedua-dua gene lah. Okay, kalau round, kita tahu round tu adalah dominan kan. So dia A besar. Tak boleh lah A besar A kecil. Itu maksud dia. Kalau green tu memang tak ada choice lah. Sebab kita hanya akan dapat recessive phenotype dalam keadaan homozygous recessive macam ni. Begitu juga wrinkled ni recessive. So that's why dia A kecil. Dan what we call yellow tu, kita ada dua possibility. Sama ada dia B besar B kecil ataupun B besar. Tapi soalan dia tulis homozygous. So that's why we put the B besar. Right. Okay, so kita dah tahu dia punya genotype parent dia. Right, so daripada genotype parent tu actually, okay, you all bolehlah cari F1 dengan F2. Okay, so soalan pertama dia memang minta kita identify genotype of P generation. So seperti yang kita dah guess tadi, round green, okay, A besar, B kecil. Wrinkled yellow, A kecil, B besar. Right. Okay, soalan B simple. Dia minta kita bagi definition independent assortment. Right, you all boleh tengok lah. Okay, definition yang saya beri ni, you all nak rujuk dalam rujukan apa pun tak ada masalah. Okay, tengok soalan C. What are the expected phenotype and genotype of the F1 produced by the above cross? Okay, so untuk tahu F1 ni, kenalah kita buat crosses antara parent yang ni dengan parent yang ni. So kita buat sikit lah. Okay, kita buatlah sikit. Okay, parent dia, okay, A besar, B kecil, pasangan dia A kecil, B besar, turunkan gamet macam biasa. So, yang ni, right, so F1 kita adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil. Dah dapat genotype untuk F1, right? So, F1 dia kalau kita tengok A besar, A kecil, B besar, B kecil tu dia punya phenotype adalah round yellow. Okay, right. So, tengok soalan seterusnya. What are the gamete that can be produced by F1 individual? Kita tahu ini adalah F1. So, kalau heterozygous, okay, macam ni, okay, biasanya kita akan ada 4 keberangkalian gamete lah. A besar, A besar, B besar, A besar, B kecil, right? A kecil, B besar dan A kecil, B kecil. So, this is 4 possibilities of gamete yang boleh terbentuk daripada F1 heterozygous ni. Right. Okay, so next question dia kata state the expected proportion of F2 phenotype given below. Right. So, macam mana you all nak tahu round yellow dengan wrinkled yellow ni 9/16 ataupun 3/16? You all kena teruskan F1 ni. Okay, you all kena teruskan F1 ni mengalami self cross, right? Okay, untuk mendapatkan F2. Right? Okay. So, kita buat sikit kat bawah ni. Nak tengoklah macam mana dapat 9/16 dengan 3/16 ni. Right. So, bila korang F1 ni, you all jalankan self cross. Okay, turunkan gamete macam biasa. Korang buat tau. Okay, gamete dia sama je untuk kedua-duanya. Ni yang ni. Alright. Then F2 nanti, you all akan dapat dia punya apa yang ratio dia 9:3:1. Dia punya phenotype ratio dia. Alright. So, daripada phenotype ratio ni, okay, you all boleh tengok lah. Okay, round yellow ni, ratio dia berapa.
Okay, actually lepas awak buat Punnett square tu, awak akan dapati round yellow ni 9 daripada 16 yang ni. Manakala wrinkled yellow ni, kalau awak tengok dia adalah 3 daripada 16. So, itu yang awak dapat jawapan 9/16, 3/16 ni. Okay, maknanya korang kena, untuk dapatkan F2 9331 ni, kena buat Punnett square. Macam soalan yang di atas tadi. Right? Okay, awak cuba buat. So, dapat tak ratio dia? The round yellow seed tu 9. Manakala wrinkled yellow seed tu 3. Okay, 16 tu kenapa 16? Sebab hasil daripada F1 self cross ni kita akan dapat 16 keberangkalian phenotype of offspring, okay, dalam F2 generation ni. Alright? Okay, kita tengok soalan yang ke-6. Okay, in a particular plant, leaf color is controlled by gene D, where allele D, okay, dominant green leaf, allele D recessive yellow leaf. Okay, so kita keluarkan, kita ada gene D, D besar green, D kecil yellow. Okay, a true breeding, nampak? Okay, clue kat situ dia kata true breeding green leaf plant cross with a yellow leaf. Okay, maknanya kalau true breeding means antara parents homozygous dominant. Kalau homozygous dominant, okay, dia kata green leaf kan, dengan pasangan dia, okay, yellow ni, homozygous recessive dia adalah D kecil. Ni dia punya parent. Okay, kemudian dia kata dapat F1. Kemudian F1 tu is self-pollinate. Okay, ni sekali lagi self-pollinate ni macam self-fertilize tadilah, self-cross. Okay, and then dia suruh kita predict outcome of these crosses and shown in the Punnett square. Okay, in figure 2. MNOP represent the genotype corresponding to each box with the square. Okay, so sekarang ni kita dah tahu crosses tu antara pure breeding, D besar dengan D kecil, right? And then kita kena cari dia punya F1 dululah. So, gamet daripada parent yang pertama ni, yang kedua ni pasangan dia D kecil. So, F1 kita, okay, adalah D besar, D kecil. Dan dia kata tadi, F1 kita self cross kan? Right. Tapi untuk cari F2, okay, dia suruh kita buat Punnett square. So, kenalah buat macam ni. Soalan awak orang tu tak cukup. Kita kena penuhkan lah. Okay, kalau ikutkan adalah kotak kat sini. Tapi kotak tu tak penuh tadi. But this is keadaan dia. So, letaklah gamet D besar, D kecil. D besar, D kecil. So, kita akan dapat M, N, O, P. Alright, so kalau kita penuhkan, kita lengkapkan, M kita ni adalah D besar, N kita D besar, D kecil, O kita adalah D besar, D kecil, dan P kita adalah D kecil, D kecil. Right. Okay, ini sepatutnya maklumat yang kita tahulah, yang kita kena standby untuk jawab soalan. Okay, soalan. Okay, which of the label M, N, O dan P correspond to? Okay, yang pertama dia kata plant with green leaf. Kita tahu green tadi adalah dominant kan? So, M, green, D besar, N dengan O, green kan? D besar, D kecil. So, jawapan kita M, N, O. Manakala yang soalan kedua dia kata plant with, okay, heterozygous genotype. Okay, apa maksud heterozygous genotype? Maknanya dia ada gabungan allele dominant dan allele recessive. So, yang kita nampak tadi, O, D besar, D kecil dengan N, kan? D besar, D kecil. Right. Okay, itulah heterozygous genotype. Okay, dan soalan ketiga dia kata plant which are true breeding. Kita tahu true breeding adalah homozygous dominant dan juga homozygous recessive. So, homozygous dominant M, kan? Homozygous recessive adalah P. Okay, that's why jawapan kita M dan P kat situ. Right. Okay. Okay, kita tengok soalan yang ketujuh. In one experiment, a purple flower and long pollen grain, okay, was crossed with a homozygous red flower and round pollen grain. Okay, so kalau kita tengok kat sini ada dua karakteristik kan? Okay, color dan juga keadaan pollen grain tu. Okay, right.
So color tu ada dua, sama ada dia purple ataupun red. Manakala pollen grain punya keadaan tu sama ada dia long pollen grain ataupun dia round. So kat sini jelas lah sebab ada dua karakteristik, so dia adalah dihybrid punya crosses. Alright. So dia kata the number of progeny of F1 generation is shown. Dia tunjuk lah. 46, 39, 38, 43. Right. So kalau kita tengok kat sini, dia punya ratio lebih kurang 1, 1, 1, 1. Okay. Right. So soalan. Dia kata using P represent the purple flower and L to represent allele for long pollen grain. So maknanya dia bagi kita clue. Kita guna huruf P untuk warna. So kita ada P besar, P kecil. So P besar tu adalah, tengok tadi purple flower. Alright. P besar tu adalah purple dominant. P kecil tu tadi adalah red. Okey, ini yang kita tahulah. Kemudian dia suruh kita huruf L kan. So kita ada L besar, L kecil. So L besar tu tadi adalah untuk long. Long pollen grain. Manakala L kecil tu kita tahu adalah round pollen grain. Kena pakai huruf P dengan L lah sebab dalam soalan tu dia dah bagi kita huruf apa yang nak representkan kita punya gene. Alright. Okay. So soalan yang pertama dia suruh kita determine genotype untuk individu di bawah. Individu pertama dia kata mempunyai purple flower and long pollen grain. Alright. So kita tahu purple adalah dominant. So untuk mempunyai warna purple, pokok tu ada dua keberangkalan, sama ada dia mempunyai genotype P besar ataupun P besar P kecil. Right. Begitu juga dengan long pollen grain ni. Long pollen grain ni dominant kan. Kita punya parent tu mungkin mempunyai genotype L besar ataupun L besar L kecil. So macam mana kita nak identify genotype parent kita tu adakah homodominant ataupun hetero? You all kena tengok anak-anak yang terhasil ke atas ni. Kalau you all tengok dekat sini, di antara anak-anak yang terhasil ni akan ada satu anak yang paling resesif kan? Yang maksud saya yang paling resesif, nampak red ni resesif betul. Maknanya dia L kecil dan juga dia round. Round pun adalah resesif kan? Round pun adalah resesif. P kecil. Right. So maknanya hasil dia punya crosses tu akan ada anak yang sangat resesif ni, red flower and round pollen grain, di mana dia punya phenotype P kecil, L kecil. So bila ada anak macam ni, possible tak parent dia adalah P besar, L besar? Sebab kalaulah parent dia P besar, L besar, dia takkan dapat anak macam ni kan. Sebab tak ada P kecil dalam parent ni. Tak ada L kecil dalam parent ni. Tapi, kalau untuk dapatkan anak yang mempunyai allele resesif P kecil, L kecil ni, kita mesti pastikan parent dia tu heterozygous. Sebabnya barulah parent tu ada membawa allele resesif P kecil ni dengan L kecil. So that's why kita punya genotype untuk purple flower dengan long pollen grain ni adalah P besar, P kecil, L besar, L kecil. Right? So this how lah kita nak identify genotype. Kalau soalan datang minta kita identify the genotype, kita kena tengok anak dia tu. Kalau anak dia tu ada recessive punya phenotype, for both what we call
trait, okay, kita kena pastikan, okay, dia punya genotype tu mempunyai recessive allele, okay. And then yang kedua dia kata homozygous for red flower and round green. Okay, homozygous for red flower, red kan recessive. Okay, so red recessive P kecil lah. Okay, round tadi kan recessive, so L kecil. So that's why P kecil, L kecil. Dan yang ketiga, gene for flower color and pollen grain shape link. Dia tanya soalan kat atas ni, okay, warna bunga dengan pollen grain shape tu link ke tak? Okay, jawapan kita tidak. Kenapa? Okay, sebab bila kita tengok ratio dia, okay, ratio dia adalah 1, 1, 1, 1. Kalau link, okay, dia tak akan dapat phenotype ratio 1, 1, 1, 1. So, your answer should be no because the phenotype ratio F2 is 1, 1, 1, 1. Alright, okay, soalan yang terakhir ni dia kata name the type of cross that will give the above ratio. Kita tahu tadi kan, dia hybrid ni ada dua keadaan. Sama ada dia self cross ataupun test cross. Kalau self cross 9, 3, 3, 1 phenotype ratio dia. Kalau test cross 1, 1, 1, 1. So sekarang ni 1, 1, 1, 1. So jawapan dia adalah test cross. Right? So okay, so itu semua beberapa soalan, okay, berkaitan dengan monohybrid dan juga dihybrid crosses. Right? So I think that's all. Thank you. Bye.